Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini ada orang kata habislah Muhyiddin Yassin. Ada orang kata Muhyiddin Yassin sudah jatuh ditimpa tangga, sudah ditimpa tangga ditimba lagi tiang tangga. Itu yang berlaku gara-gara tuntutan maaf dan juga tuntutan supaya Muhyiddin Yassin mengeluarkan kenyataan permohonan maaf kepada Lim Guan Eng kerana didakwa sebagai memfitnah Lim Guan Eng. Ini semua berkaitan dengan pembatalan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Kalau sebelum ini Muhyiddin dikatakan sebagai mengatakan bahawa ianya adalah disebabkan oleh Lim Guan Eng. Muhyiddin kata Lim Guan Eng lah yang membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Namun demikian, apabila Anwar Ibrahim mengesahkan bahawa bukan Lim Guan Eng yang membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari, ini sesuatu perkara yang amat-amat menarik. Saudara-saudara, disahkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahawa pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari yang telah dibatalkan bukan oleh Lim Guan Eng. Saya ulang sekali lagi, bukan oleh Lim Guan Eng. Itu yang disahkan oleh Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim. Dengan itu, maka dengan itu Muhyiddin memang berada dalam kedudukan yang amat kritikal dan amat bahaya, kerana beliau kini berdepan satu situasi yang mana beliau perlu sama ada memohon maaf ataupun akan disaman pula di mahkamah. Jadi dengan beberapa pertuduhan di mahkamah yang dihadapi oleh Muhyiddin, ditambah lagi dengan saman ini, kalaulah saman ini diteruskan, bermaksud Muhyiddin Yassin akan berada dalam satu situasi yang amat sibuk, turun naik mahkamah seperti Zahid Hamidi dan Najib sebelum ini. Jadi itu sebabnya ada orang kata Muhyiddin Yassin sepatutnya meletakkan jawatan mengikut teladan apa yang dibuat oleh Wan Saiful Wan Jan apabila beliau telah didakwa di mahkamah dan mengambil satu inisiatif secara sukarela meletakkan jawatan sebagai ketua penerangan Parti Bersatu selepas beliau didakwa di mahkamah. Dengan itu Muhyiddin kata itu satu set standard yang terbaik baru untuk bersatu. Apabila didakwa di mahkamah perlu letak jawatan. Tetapi apa yang berlaku, Muhyiddin Yassin sendiri enggan meletakkan jawatan beliau. Jadi dengan itu, apabila kalau benarlah Muhyiddin akan terus disaman, ini akan membuatkan beliau akan sibuk turun naik mahkamah untuk menyelesaikan kes-kes tersebut. Hari ini disahkan bahawa bukan Lim Guan Eng batal pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengesahkan Lim Guan Eng tidak membatalkan sebarang pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari sewaktu ahli Parlimen Bagan itu menjadi Menteri Keuangan. Menjelaskan hal itu semasa sesi waktu pertanyaan kepada Perdana Menteri, Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, mengikut subsection 44 dalam kurungan 6 Akta Cukai Pendapatan 1967, kuasa pengecualian cukai berada di bawah hak mutlak Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, bukannya Menteri atau Perdana Menteri. Yayasan Al-Bukhari telah diberikan kelulusan di bawah subsection 44 dalam kurungan 6 Akta Cukai Pendapatan 1967 yang dikecualikan daripada cukai pendapatan. Kerajaan mengesahkan daripada rekod Kementerian Keuangan bahawa YB Bagan iaitu Lim Guan Eng semasa menjawat jawatan Menteri Keuangan tidak pernah buat sebarang pembatalan kepada kelulusan percukaian sebelumnya seperti yang didakwa diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Maka dakwaan yang dibuat bahawa Lim Guan Eng membatalkan pengecualian adalah tidak benar kerana hakikatnya kelulusan hanya dibuat pada 25 Februari 2021 iaitu kelulusan pengecualian cukai
yang di luar kebiasaannya melibatkan Yayasan Al-Bukhari dan Kumpulan Al-Bukhari, katanya di Dewan Rakyat hari ini. Pada 10 Mac, Lim Guan Eng membuat penafian terhadap dakwaan bekas Menteri Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menuduhnya membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari semasa menjadi Menteri Keuangan. Kenyataan itu dibuat selepas Muhyiddin dipanggil SPRM untuk direkodkan kenyataan. Antara isu yang dibangkitkan oleh agensi anti rasuah itu ialah rayuan terhadap pembatalan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Sementara itu, dalam satu sidang media di bangunan Parlimen hari ini, Lim Guan Eng memberi tempo sehingga hari esok untuk Muhyiddin menarik semula dakwaan terhadapnya dan memohon maaf atau berdepan tindakan yang lebih tegas. Bekas Setiausaha Agung DAP yang juga sekaligus bertegas, sekali lagi bertegas bahawa dia tidak pernah memberikan arahan supaya pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari dibatalkan. Saya harap Muhyiddin menarik balik kenyataan dan meminta maaf kepada saya, kata Lim Guan Eng. Saya harap beliau akan mengikuti perjalanan parlimen secara langsung dan beliau akan tahu apa yang berlaku, kata Lim Guan Eng lagi. Harap beliau buat benda yang betul, buat secara bermaruah dan tarik balik. Juga kemaafan supaya perkara itu boleh diselesaikan, katanya yang turut mendakwa bingung mengapa dia diheret dalam isu yang berada dalam siasatan pihak berkuasa mengaitkan Jana Wibawa dan Yayasan Al-Bukhari. Itulah yang dinyatakan dalam laporan ini, sehingga ada yang kata Lim Guan Eng hanya menjadi kambing hitam untuk mengalihkan perhatian rakyat dalam isu Jana Wibawa yang dihadapi oleh Muhyiddin Yassin. Dengan pendedahan dan juga dengan pengesahan daripada Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim bahawa bukan Lim Guan Eng yang membatalkan pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari, ini suatu berita yang mungkin akan menjerumuskan Muhyiddin Yassin dalam kancah saman, dalam kancah yang lebih besar masalahnya kepada beliau. Terpulanglah kepada Muhyiddin Yassin sama ada mahu disaman ataupun terus memohon maaf tanpa syarat dan bermaruah. Menurut kata Lim Guan Eng, beliau mahu supaya Muhyiddin Yassin membuat benda yang betul, buat secara bermaruah dan tarik balik. Juga bermaafan supaya perkara itu boleh diselesaikan. Katanya yang turut mendakwa bingung mengapa dia diheret dalam isu yang berada dalam siasatan pihak berkuasa mengaitkan Jana Wibawa dan Yayasan Al-Bukhari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.